بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. على الله توكلنا ربنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita di dalam satu majlis pengajian pagi kita daripada surah Az-Zukhruf. Pengajian tafsir kita, senantiasa kita itu duduk ambillah sedikit daripada ruangan pengajian pagi kita ni, daripada isi kandungan ayat daripada surah Zukhruf itu ada lagi ketinggalan. Biiznillahi ta'ala, pada pagi mulia ini kita akan mula baca dan tengok daripada isi kandungan pengertian ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 daripada surah Az-Zukhruf. Bolehlah kita berkongsi sama-sama dalam arti kata, kita tengoklah di dalam Al-Quranul Karim. Bawa tengok, kalau kita boleh tengok dengan mata, dengar dengan telinga, faham daripada apa yang guru kita senantiasa hendak mentafsirkan kepada kita, maka itu adalah satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, tidak terhingga-hinggalah.
Maka insya-Allah kita mari dengarlah bersama-sama, kerana pada perjumpaan kita yang telah lepas tu Allah Subhanahu wa taala duk royak sifat takabur bagi Firaun. Rancangan dia yang dia buat untuk nak jaganya rakyat-rakyat daripada pengikut-pengikut dia tu supaya tak berinya pengikut dia, rakyat-rakyat dia itu nampak dengan ajaran seruan dakwah bagi Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu kita dengarlah dengan cara jelas dan nyata daripada beberapa kali kita perjumpaan kita tu. Pada pagi yang mulia ini, Tuhan nak royak pula tentang hal keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Bagaimanakah Allah Taala ni nak royak cerita Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dengan kaum dia, penduduk Makkah zaman itu dinamakan musyrikun Quraisy. Mereka itu Tuhan nak royak lagu mana? Tuhan nak kata gapo, mari kita pakak dengar lah. Kerana kita dengar isi kandungnya daripada Tuhan yang menjadikan kita, yang mengutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang menurunkan kitab hak duk kita duk dengar, duk baca, duk tengok sekarang learning ni. Itu Allah kata cahaya di atas cahaya, nikmat di atas nikmat, hidayah di atas hidayah, anugerah di atas anugerah. Tak boleh nak kita itu nak cakap lebih daripada apa kita tak ambil. Nikmat Tuhan beri kita ni lebih. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dapati kelebihan Allah Subhanahu wa taala di atas kita tu, iaitu Nabi kita dan kita sebagai umat, sangat-sangat besar sangat. Tapi tahu bagi orang tahu, tak tahu bagi orang tak tahu. Maka kita ni dianugerahkan oleh Allah perkara tersebut tadi itu. Adalah banyak kita syukurlah terhadap nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Adalah banyak kita terima kasih. Terima kasih ni bukan berasa dalam hati sahaja. Bahkan kita kena meluangkan masa kita untuk duk menyata sila dengar isi kandungnya dia dulu, faham jelas, nyata, kemudian melaksanakan. Setelah daripada melaksana, kita seru manusia kepadanya pula. Dan kita di situlah kena sabar di atas apanya orang tak faham lagi, apa orang tak memahami lagi dan sebagainya. Jadi Tuhan nak royak hal Nabi Muhammad pun Tuhan wari misal. Ni misal ni penting. Wari contoh, wari kisah Nabiullah Musa itu Nabiullah Isa alaihissalam. Tuhan wari kisah Nabi Isa nak royak tadi tu nak royak kata pertemuan di antara Nabi Muhammad alaihissalam dengan Quraisy. Tapi dia masuk kisah Nabi Isa di tengah tu macam mana pula? Kita mari tengok bersama, cuba kita perhati di dalam Al-Quranul Karim itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Cuba kita tengok pada ayat, perhati pada ayat, jadi jelas. Dan tak kala terjemah cara sepatah lalu, dan tak kala dibuat contoh. Dibuat contoh tadi itu makna Nabi kita lah alaihi salatu wassalam. Setengah ulama kata gitu, setengah ulama dia kata dak tu hela dia buat contoh di sini. Kamu kan dengan kerana dia mari dengan cakap bina lil majhul duriba. Duriba makna buat misal. Nak buat misal, dibuat misal akan Ibnu Maryam, iaitu Isa bin Maryam sebagai misal.
Sebagai apa? Sebagai misal. Jadi ayat ni kita mari tengok dulu. Kok mana jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ni ya sakut paut lagu mana dengan cerita hak Tuhan ayat Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam. Katanya ahli tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan daripada sifat takabur dan sifat kekufuran dan degilnya orang Quraisy ini. Lalu Tuhan kata, walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan tak kala dibuat contoh akan Ibnu Maryam sebagai contoh, maka tiba-tiba kaum bagi engkau ya Rasulullah daripada contoh yang mung itu baca daripada apa aku khabar kepada mung tu yasiddun. Kalimah yasiddun di situ tu katanya ahli tafsir daripada kalangan tokoh-tokoh ulama kita, maknanya yadhakun. Mereka itu ejek lah kalau kita kecek mudah-mudah. Mereka itu mengejek. Allah kata buat tak ambil cakna lah. Ini sifat mereka yang nak sekat jalan kebaikan, ya wak ngejek, wak suka. Sebenarnya luka dah. Nah, suka di luar tapi luka di dalam. Dia tak ada jadi dia tak jadi apa dak. Kurih lagu tu. Apabila Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bacakan ayat ni tentang hal Nabiullah Isa bin Maryam, lalu mereka itu dengar wak tak dengar wak suka. Sebenarnya makin hati dah kerana ayat Quran ni kebenaran ke daripada Tuhan pula tu. Dia tak pernah ada bercakap banyak dah lah. Tu. Itu dikatakan oleh apa nama Qatadah. Qatadah kata yasiddun ay yadhakun, wa ngejek mengajuk. Adapun Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, dia kata yasiddun makna kan? Makna kata dia berpaling. Awak tak ambil cakna. Orang duk royak awak paling kok lain, awak tak tengok, awak tak nampak, awak tak dengar. Itu makna yasiddun. Kedua-dua bahasa ni, kedua-dua penafsiran ini ni tak ada jadi perselisihan kok mana dak boleh campur dua tu sifat. Tak ada masalah. Suka ratik serta awak mengejek mengajuk ratik paling kok lain ratik, tak ada masalah. Nampak tu tak? Cuma ulama ni nak jaga kepada kita supaya nak kita tu faham jadi jelas apa hak Tuhan nak royak. Sebenarnya ayat Quran tu je jelas dah, tetapi kesamaran yang ada di diri kita tadi itu ulama tolong jelas jelas di atas mana? Di atas maksud hak Allah Subhanahu wa taala, bukan luar daripada tu. Jadi gini. Nah, jadi lagu mana tengok. Jadi nak jadi hak ayat ni nak turun ni, di sini ada asbabun nuzul. Kerana ayat Quran ni ada setengah ada ayat asbabun nuzul. Ada setengah tak ada sebut. Nah, sebenarnya adalah tetapi tak disebut. Maka ulama Kamadian ni nak ambil dananya. Nah, nak ambil dana, kalaulah ulama dulu tak royak nak ambil dana. Ada royak-royak ni kesal-kesal daripada ilmu ulama-ulama rabbani hak zaman semenjak lama mari dah lah. Korong-korong dulu noh dok royak mari turun sepak kita. Ya gitu. Kerana ilmu Islam ya pesing turun temurun, bersanak turun mari. Mung ambil daripada aku, ambil hak atas daripada atas hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni kena tahu kata ilmu kita ni sudah di siapa. Nah, jangan duk sudah dia tak tahu kok mana tu, tak leh lah lagu tu. Sudah mipi ratik, sudah mengigar ratik, sudah waktu bek dah kocek sendiri ratik. Tu tak leh. Nampak tu tak? Itu bukan jalan ni Islam hak sebenar. Hak tu dakhil lah orang panggil. Bukan kulit yang terpakar lah tu. Kulit yang wajib kita gonyuh tu bek daripadanya.
Jadi didapati sebutnya oleh Imam Muhammad Ibn Ishaq di dalam kitab sirah dia lah. Dalam kitab sirah dia ni. Satu hari, jadi asbabin nuzul. Mari kita dengar asbabin nuzul yang imam kita cerita di sini. Satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu majlis lah. Duduk. Duduk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam satu majlis. Duduk tadi itu, tepat hak Nabi duduk dalam majlis tu ada pia dalam tu. Adanya seorang nama Al-Walid ibn Al-Mughirah duduk dalam masjid. Makna apabila istilah dalam masjid di sini mana Masjidil Haram lah. Tempat hak buat ibadat situ lah. Cuma puak dia boleh pergi. Puak-puak puak musyrikun Quraisy dulu lah dia yang boleh menguasai Masjidil Haram pada zaman itu. Pada mana? Pada zaman dulu tu. Zaman sebelum daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang. Jadi Nabi pun ada, Walid ibn al-Mughirah pun ada. Datang seorang nama Nadr ibn Haris. Seorang daripada puak-puak kumpulan pengikut bagi Al-Walid ibn al-Mughirah lah. Bukan sahabat. Nampak tu tak? Sehingga dia duduk serta dengan Nabi lah alaihissalam dan Walid ibn al-Mughirah. Duduk dalam majlis yang duduk di dalam majlis tu 3 orang tokoh-tokoh. Dan hak lain-lain lagi lah. Tak disebutkan oleh tokoh-tokoh ulama kita seumpama Muhammad ibn Ishaq dan sebagainya. Tak ada sebut sini. Salah kata ada kepala dia tu, ada ketua dia tu, ada tokoh dia tu Nabi kita seorang alaihi salatu wassalam. Balik sana tu ada 2 orang. Ada Al-Walid ibn al-Mughirah dengan An-Nadr ibn Haris. 2 orang. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam cakap. Nabi pun cakap. Cakap di sini mana seru. Serunya manusia itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihun. Qaum, kata olehmu akan satu kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu itu berjaya dunia dan akhirat. Maka apabila Rasulullah SAW cakap dengan itu perkataan, tak ada pia di kalangan Quraisy yang sanggup nak kata dengan itu perkataan. Ya tak serupa dengan orang tanya kata man khalaqas samawati wal ard. Siapa puak Quraisy semua ni? Puak musyrikun, pia yang menjadikan langit bumi? Dia jawab tak Allah Subhanahu wa taala. Jawab selalu dah. Penuh mulut Allah dia jawab gitu. Adapun apabila Nabi SAW kata la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, tak ada pia nak kata. Pakak senyap belaka. Hatta hingga Walid ibn al-Mughirah pun senyap, Nadr ibn Harith pun senyap. Ya faham oleh kata gapo hak Nabi Muhammad SAW suruh kata. Kalau dia kata tu nak jadi lagu mana, gapo hak nak berlaku, Quraisy dia tahu. Dia tahu maksud Nabi Muhammad SAW. Lalu apabila Nabi tu duk cakap seru dengan itu perkataan, dan Nabi tambah pula satu. Tambah lagu mana? Tambah kata, siapa dia dak ibadat lain daripada Allahu Jalla Jalaluh, nescaya orang itu dan perkara yang dia ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala akan masuk di dalam siksa api neraka semua. Jadi panas adalah. Nah, tak ada arah Nabi pun tak mau juga nak kecek lagu tu. Tapi tu hai sudah. Hai nak buat ganu. Allah beratnya Nabi kita SAW. Ya tak saya nak kecek ya sebab ya tahu kalau kecek benda lagu tu benda yang biasa kata orang murah kan. Lawa belakon apa dah tu? Dengan Al-Walid ibn al-Mughirah tu rusa dalam puak-puak kalangan Quraisy pun Nabi bantahkan dia. Nah, dan Al-Walid ibn Utbah pun Nabi bantahkan dia. Al-Haris pun Nabi bantahkan dia.
Semua tokoh-tokoh ulama Quraisy ni dibantahkan oleh Nabi Muhammad SAW belaka. Sebab itulah puak-puak ni dia apa nama dia mensifatkan Nabi Muhammad ni seolah kata ada bajak, adanya apa nama pisah ataupun adanya parai di tangan pakak tepuh belaka ya kata. Budak muda seorang tepuh belaka. Tak ada kira tepuh supaya tepuh tu tepuh ni tepuh belaka lah dia kata. Itulah tuduh-tuduhan apa nama? Tuduh-tuduhan mereka-mereka ini kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa kena tuduh lagu tu? Kerana nak menakuti kepada rakyat. Tapi adalah pengikut dia tu hak pakai akal fikiran. Apa hanya reti tengok kata gapo hak Nabi Muhammad nak, dia tahu. Nampak tak? Dia tahu. Bukan makna kata Nabi Muhammad ni duk lawa belaka, jawab belaka, hurai belaka, wi alasai belaka. Alimu sore kerana Muhammad. Di kalangan ulama kita berana lagi ada alim. Ya bukan masalah orang duk royak tu duk mengaku tak alim sore ataupun dua dak. Nabi Muhammad SAW duk royak tentang kata kamu adalah salah di dalam jalan ni. Kamu adalah tak betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alasan kamu tak ada. Hei Walid ibn Mughirah, hei Nadr ibn Haris, hei Utbah ibn Utbah. Hei Tuhan panggil semua tokoh-tokoh puak Quraisy itu. Kamu tak ada duduk di atas jalanan yang betul. Kamu tidak ada wahyu. Kamu tidak ada jalanan yang lulus. Lalu ni nak buat lagu mana dengan muda-muda seorang ni? Kena dakwa gitu supaya nak orang jauh daripada Muhammadnya alaihi salatu wassalam. Tapi tak ada arah manusia kita yang ada akal fikir. Dia boleh mikir kata gapo jadi gapo. Nabi Muhammad kibah tu gapo. Mereka umpama Al-Walid ibn Mughirah, An-Nadr ibn Haris ni puak suka nak duduk dalam hutan. Nampak dah tu? Nak duduk dalam hutan. Tak sewi Nabi Muhammad ni tebah hutan dia. Buat apa? Dia nak belah ular-ular dalam tu, rima-rima dalam tu nah. Kalulah kebun tu kelubung kelapa sawit. Kalulah tak tebah jadi naik hutan gitu tu. Boleh jadi kelapa sawit yang lebat sikit je kata. Kalulah kebun getah, kebun kelapa, boleh jadi kata kalau kelapa pun air dia jadi manis sikit kalau tak tebah hutan. Ya puak-puak ada maslahat puak-puak ni. Ya bukan puak mana dak puak biasa puak ada maslahat. Nak duduk dalam hutan, nak duduk dalam gelap, ya begitu. Sebab tu yang murih Nabi Muhammad dah pegang bajak dah tebah ni tak sel lagu tu. Nampak cerah terang molek ya mai au ya tak sel lagu tu. Pasal dia kata ya mai au, ya mai ya amrap ya tak terima, ya tak sel lagu tu. Tapi Nabi Muhammad SAW dia pegang jawab kuasa daripada Tuhan kena baligh ma unzila ilaika min rabbik. Kan awak kan? Juga pendakwah alim ulama kena beri alasan. Kena beri keterangan, kena berinya penjelasan, kena beri. Kenapa? Kalau tak beri, Nabi tak beri, nascaya jadi duk kelang kabut. Duk di dalam gelap situ. Duk dalam hutan, nampak dah tu. Terkadang pokok hak kita tanam tu jadi tak ada baju dia, tak adanya air dia. Duk serak di hak hutan ni. Ya Allah, tak ada arah sungguh nampak ni. Tu cara-cara yang ni yang hak Nabi Muhammad SAW duk wayak di situ. Baik. Kemudian we tahu kata Nabi Muhammad ni buat kerja dengan alasan. Kita ni sebagai umat Islam ni, umat Nabi Muhammad SAW tak sahlah duk tengok kata Nabi Muhammad ni bawa bajak sebilah tepuh belaka Walid ibn Mughirah punya tepuh, demo tu punya tepuh. Tak tengok alasan Nabi Muhammad lah mana. Dan orang nak jalan belakang Nabi Muhammad, kalau jalan lagu tu kita sebagai manusia tengok alasan dia. Tak sah biasa duk katuk telinga, katuk mata, ya tak mahu lagu tu. Kita nak biasa mana tak sah hak biasa Tuhan kata tu walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Tak sah lagu tu nak tetap duk dalam hutan, duk dalam gelap lagu tu. Tak mahu nak akaknya kepala tengok kepada cahaya, tengok pada matahari, tengok pada bulan, tengok pada langit, tak sah. Nak kena duk tudung di purung naung gitu. Nampak tu dah? Lalu Tuhan banding orang pasal tu ya pasal Tuhan banding teruk.
famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Orang biasa tu Tuhan banding dengan azakumullah satu binatang anjing. Yang kalau kita tak bagi atas belakang dia pun dia halal lidah tubik mari, berjalan lidah tubik mari. Kalau tak saja pun berjalan lidah tubik mari. Dia biasa nak belah benda salah. Tak ada arah. Nak belah biasa kurang-kurang ni benda salah-salah nak belah. Nampak tu tak? Nak belah tak leh. Tak say. Nak apa nama? Nak jadi cerah, nak jadi nyata. Dialah senantiasa duk dakwah umat manusia kepada kebatilan. Walid ibn Mughirah, An-Nadr ibn Haris, Utbah dan Walid puak-puak ni lah. Dia nak mempertahankan kebatilan. Ya lagu tu lah. Faham nak pertahankan kebatilan bukan puak tak alim. Alim seperti tu lah. Nampak je tak? Tu nak kita faham. Puak ni hak duk ban Nabi Muhammad ni. Duk ban Nabi Muhammad sampai kata parit Nabi kita SAW. Dan manhaj Nabi Muhammad pun seperti tu lah. Setiap masa, setiap zaman. Nampak tu tak? Gitu lekung gini. Apabila Nabi Muhammad dan kaum dia, pengikut dia beri alasan, pergi bajak pula, nak tepuh ikut dia pula. Bukan lagu tu. Tengok alasan. Nampak tu tak? Walid ibn Mughirah Nadr puak-puak ni habis hujah depan Nabi. Dia tak ada gapo sebab tu yang kata lagu tu. Ada pihak nak mengikut bayangnya hak pasal ni, ambil hujah ni juga ada hujah terhadap pendakwah ni. Dia tak kena lagu tu. Nampak tu tak? Tu kita faham sini dah. Sehingga cakap oleh Nabi Muhammad SAW dengan itu perkataan dan royak Nabi perakat, Nabi i'lan. Kata lain daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang batil dan mung. Kaum dan Tuhanmu yang kamu dah ibadat tu lain daripada Allah Jalla Jalaluh. Nascaya akan masuk di dalam seksa belaka, dia kata, tak ada kecuali. Tu dia jadi panah lah. Walid ibn Mughirah duk senyap, duk dia orang tua sah dia, Syekhul Taifah kan. Duk guru besar ni kena duk dia tak boleh nak buat jadi gaduh-gaduh sangat, dia pangkat dia tinggi tu. Lalu Haris ni orang muda sikit. Ya orang muda, Ubaid ada juga, nampak dah putih juga, bukan tak putih, tapi Nabi Muhammad dia hitam lagi lah rambut tu, janggut-janggut pun hitam lagi ya. Hak ni baru-baru nak putih. Tak ada tua sangat lagi. Cuba kita tengoklah dalam ahli sejarah duk royak hal dia tu. Lalu Nadr pun dia bangun. Dia bangun. Bangun cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap di sini nak tolak hujah Nabi Muhammad. Tak kena Muhammad kecek lagu ni. Lawa tu lagu ni. Pecah belah lagu ni. Panas kecek lagu ni. Dakwah alai sore ni. Pegang bajak tebah belaka ni. Wah pasal tu duk guna. Guna terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu apabila dia kata lagu tu, nampak dah tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senyap duk dia lah. Ni cara Nabi kita SAW apabila orang royak dia dengar. Tak kira seteru dia pun dia dengar. Tu cara lagu tu. Nampak ada tak? Kita ni kena nak turut jalan Nabi SAW kena lagi lagu ni. Kalau tidak agak ya punah. Ya punah kata kita ni orang Islam ni ya tak molek. Ya punah kalau kita tak buat lagu ni. Sehingga dia bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu bercakap kok mana kita dah ibadat mai lama dah ni. Kalau benar tak kena sungguh agak turun bala pada langit dululah. Kok mana Muhammad mu ni? Ada bajak sebilah ya banding lah tu, ya banding. Ada pare sebilah tu pukul habis. Tengok ni tok rusa duk ada ni, bukan mung sore hak lain. Sedap jugalah jitik Nabi Muhammad kita tu alaihi salatu wassalam. Nabi pun senyap, tak ada gapo. Moga Nabi pun dia royak hak tu. Benar-benar dia daripada tu. Bukan benar hak lain. Dia royak, dia kata dengan alasan dia royak apa hak tu suruh royak. Tak ada kau lain kali Nabi kita alaihi salatu wassalam. Setelah daripada An-Nadr ibn Haris itu kata, tak boleh jadi dah. Allat wal Uzza wa Manat puak-puak ni. Dan malaikat hak kami dah beribadat ni. Nak masuk neraka. Tak boleh jadi. Kita buat amal mai lama dah. Ya korong-korong dah. Allah nak Muhammad bawa ajaran baru ni.
pecah belah habis ni. Kamu dah ni Muhammad ni. Dia kata ikut dia. Dia kata sungguh demo ni dia tak ada gapo. Ya mulut dia apa tu dah. Suara apa serabut dah. Dia kata isi suara apa serabut dah. Isi tu kenapa aja dah? Isi kau teruk lagi lah. An-Nadr ibn Haris. Lalu Nabi SAW setelah daripada dia cakap sudah dengan alasan dia, Nabi tak ada kecek lah, dia baca Quran. Dia baca Al-Quranul Karim. Baca lagu mana? Tengok. Nabi baca thumma tala alaihi wa alaihim. Tu dia. Kemudian Nabi baca ayat Quran di atas An-Nadr ibn Haris dan di atas kaum hak sekali dengan hak jadi kumpulan. Berbantulah kalau kita kecek mudah-mudahnya. Kata lagu mana? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antum laha waridun. Allah. Berat ayat ni, berat. Nak boleh baca ayat ni Nabi Muhammad kikir gigi. Sebab you tahu apabila baca ayat ni orang marah. Dia marah, ketua-ketua, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin. Dan orang ada sekelilingi. Bukan mudah nak baca ayat ni. Kita baca gitu sebab hatta kita tak tahu bilakah ayat ni kena baca dak pepia, ayat ni maksud lagu mana. Ya tak sama dah. Di antara orang tahu tak bila nak baca ayat ni turun atas apa, keadaan suasana lagu mana, tak sama. Kita ada ayat kisah gitu, kisah gini, ayat boleh kita tak ada kena. Cuba kita khoyat atau kita kalau duk lagu tu, keadaan lagu tu nak jadi lagu mana. Nampak tu tak? Innakum, dia ni kaf lil khitab ni. Sesungguhnya kamu, kum tu mim lil jam'. Kahtul khitab, kum tu lil jam', bagi siapa? Bagi puak hak depan tu. Kena habis hari ni. Ni kibah sungguh. Bajak putung pun kibah sungguh. Faham nak jaga utai tak nak jaga. Ni yang nak ada gelak tak boleh. Sebab Nabi main ayat Quran. Lagu mana? Innakum, puak kamu. Sesungguhnya puak kamu semua. Allahu Akbar. Tak kecuali. Allah. Tak kecuali. Ni dia. Sini apabila Nabi baca hak ni enggak. Jadi innakum masuk habis. Al-Haris pun masuk dalam tu. An-Nadr bin Haris pun masuk. Al-Walid ibn Mughirah pun masuk. Dan habduk sekelilingi tu pun masuk habis. Sekadar tu. Dah. Wa ma ta'buduna. Dan perkara yang kamu itu ibadat. Al-Lat wal-Uzza wa Manar hadap sekelilingi Kaabah tu habis licin. 360 berhala zaman tu sebagaimana ahli sejarah catat dengan cara nyata tu habis licin kena. Bukan kena kepada tuan saja, tak kena sampai ke ajaran ada perkara yang dia ada bawa, yang dia ada ibadat. Tu. Allah Muhammad ni gak tak kenal orang tua ni. Muhammad ni pecah belah ni. Muhammad ni kasar ni. Muhammad ni tepuh orang tak tengok ni. Muhammad ni tak ada adat ni. Muhammad ni habis licin yang pakak kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tengok. Ning Islam. Tu hak ni hak Islam sungguh ni. Makna kata kalau Islam kalau dia lagu ni, dia mari lagu ni. Tak ada arah. Dia mari nak cuci kat utai hak tua tu. Utai mesti tak terpakai tu lah. Bukan ada kerak pahang pokok hari kita tanah tu. Dia nak cuci, dia tak sewa ada. Dia nak apa yang kata menyuci perkara-perkara tadi. Kita biasa nak benda utai-utai lagu tu ke? Dia tak sewa. Ajaran Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam. Pasal dia dah. Dia dah berlawan semua. Dari antara dua tu. Tu. Baik. Min dunillah, lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min dunillah ni hadu ibadat menyungutu lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mana? Hasabu jahannam. Apa mana hasabu jahannam? Hasabu jahannam di sini maknanya bakaran api neraka jahannam. Bakaran bahan kayu lah, kayu untuk buat jadi bara api tu. Nasallahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Antum laha waridun. Kena pula dua kali tadi. Innakum, ni antum. Kamu semua ni akan masuk dalam tu. Allahu Akbar.
Antum laha ay li jahannam waridun ay dakhilun, masuk dalam tu. Akan masuk dalam tu. Tu gak. Apabila baca ayat ning Nadr Ibn Haris itu dengan Walid Ibn Mughirah mengiling seolah kata dia dengar ayat Quran. Walid Ibn Mughirah bukan orang tak alim lah. Allah, orang alim besar dia ni. Tak ada boleh panggil orang reti lah kita dakwah, kata kita reti nahu, reti sorah, reti balaghah. Hai. Yang kata nak nampak pelita lekak dengan datuk ni asap pun tak bau. Tinggi ilmu dia. Tapi ngiling apa hak Nabi baca. Nak bantah tak boleh sebab dia reti kata ini bukan kalam Nabi Muhammad. Dia tahu boleh kata ni kalam pia. Supaya orang pergi mah di tangan, orang dah main mah udah 30 tahun. Ni bukan, ni mas 9, ni mas 10, ni bukan mah ni. Dia tahu. Ini mah celuk dan sebagainya. Nah, hak pasal mata, main mata pasal tu juga. Main kain baju pun dia tahu juga kain baju. Hak pasal main kitab, dia tahu kitab, main duit, dia tahu duit. Ya gitulah manusia tu hari tak sama. Hak ni dia reti bahasa. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kerah dalam arti senyap. Tak ikut, tak turut, tapi kerah. Tu ya lagu tu. Lagu tu orang PA Pangah Huduh ni lagu tu. Nampak tu tak? Bergelepar lah kena ayat ni. Wah Nabi pun kikir gigi Nabi. Bukan nak baca sangat. Cuma benar-benar. Benar-benar dia baik. Pada kata tu. Nampak tu tak? Pahit lah. Benar-benar tak usah dengar. Benar-benar. Tak ada arah. Tuhan kata, Qulil haq. Kata. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtari. Jangan duk syak gila. Baca ya Muhammad. Baca. Goyak gila. Apabila Tuhan suruh Nabi nak buat takhir, nak buat tak serayak tak boleh. Ya Nabi Muhammad dia tak ada siapa boleh jahit mulut dia. Tak ada. Dia tak ada maslahah gapo sampai kaya kena duk sekat. Tak boleh nak royak benar-benar. Tak ada. Nabi Muhammad tak ada tu. Dia kena royak benar-benar. Royak. Lagu mana pun kena royak. Royak molek habis cakap. Dah tu. Bukan Nabi Muhammad orang tak kasar. Tak tu Tuhan tak sifat ke dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhlak Nabi tak ada dia boleh tengok. Tapi ajaran Nabi hak tu orang nak marah. Kalau tengok akhlak dia, kedudukan dia, gerak-geri dia, peribadi dia, cakap pe dia, cara mikir dia, orang pakai iktiraf, orang mengaku belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi ajaran dia ni tak boleh. Bahkan mengiling terus. Awak apa tak boleh terima ajaran? Maslahat. Dengan berisi lagi, dengan pangkat lagi, dengan wang lagi, dengan tu banyak perkara. Sebab tu tak boleh nak ikut benar-benar tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi jelas apakah hak Nabi Muhammad tu kena pecul. Bahasa saya kata kena semukakan dengan mereka itu. Nak tahu kata kita nak jalan belakang Nabi ni bukan sekadar kata kena hafal di atas air beledu yang dihafalkan dengan apa nama bunga. Tak. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah dengan penuh dengan kaca, penuh dengan duri, penuh dengan api, penuh dengan tu, penuh dengan ni. Hak maknawi. Bukan hissi, hak maknawi. Jalan ni yang nak bawa, nak tegakkan. Nak tegak satu muka ni kena pakai power setara mana. Kena pakai pendirian, kena pakai keberanian, kena calongnya diri dia, kena banyak perkara. Kita duk raya kita mengaji tafsir serta sirah ni lagu ning ni makna kata kita nak tahu kata kita sah pun tak apa dah. Ambil sebucu pun tak apa dah. Kata aku ni sehel sini tak apa dah. Allah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Senyap belaka Walid bin Mughirah pun senyap, An-Nadr ibn Harith pun senyap. Habis jawab dan kata Nabi Muhammad tak tu orang tua. Tak boleh pergi lah. Nabi Muhammad tak turut orang tua. Nabi Muhammad pecah belah. Nabi Muhammad ajaran baru. Nabi Muhammad kaum muda. Kata tu. Habis. Ni ada satu orang muda. Ni. Asbabin nuzul. Asbabin nuzul ayat walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun ini. Ada orang muda. Ya bahasa dia kena ada orang muda nak buat kerja ni. Gapo-gapo. Tapi orang muda kena ambil hak abqari lah. Kena ambil hak ada akal yang waras. Ada akal yang cermelang.
Bukan pesen kata tak cidik lah, nak hak cidik ya. Kita nak tak jadi muka bagi kita, okey? Tu. Lalu didapati berjalan main ngok seorang nama Abdullah. Nama apa? Nama Abdullah musyrik. Nama Abdullah, nama Abdullah Ibnu Ziba'ri. Seorang nama Abdullah Ibnu Ziba'ri ini As-Sahmi, dia pun jalan mari orang muda. Dengan malak ni cerita hak sungguh ni, bukan hak dusta dak ni. Hak ada di dalam buku, diiktiraf, diaku oleh ulama-ulama mu'tabar. Bukan ada dongeng-dongeng dak lah ni. Ni kisah hak sungguh. Boleh kita dengar, boleh kita ambil pendirian, boleh kita ambil pengajaran belana dalam. Ya jalan ngok mari nampak dua orang ni senyap. Nampak Walid ibn Mughirah pun senyap. Hak tu senyap dia awal dah. An-Nadr ibn Haris apabila kena ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum daha waridun, turun lutut dia. Habis. Seolah kata habis semangat. Tak boleh kecek dah. Sebab. Tak sebab lagu mana main ayat Tuhan tak kayak gitu kan? Lalu datang seorang nama berapa ni? Seorang nama Abdullah ibnu Ziba'ri As-Sahmi. Dia mari tu dia pergi duduk dengan dekat Walid ibn al-Mughirah. Pergi duduk tepi Walid ibn al-Mughirah. Dia duduk tepi mana? Tepi Al-Walid ibn al-Mughirah. Lalu dia pun cakaplah kata, tak apalah, An-Nadr ibn al-Waharis tadi itu, dia ni orang tua dah, aku ni orang muda, biaya tak boleh, kita buat kira nama pula. Belalah, dia jawab dah. Tak usah buat letih orang tua lah, kita orang muda. Salah gitulah. Lalu dia pun duduk. Mari duduk, tak ada berdiri, duduk. Kata ahli ulama kita di sini, mana dia duduk? Duduk sila dekat dengan Walid ibn al-Mughirah. Lepas pada tu dia pun kata dengan mulut lah. Kata kan, sesungguhnya apa yang diseka oleh Muhammad, apa hak Muhammad royak tu lah. Kata puak kita dan Tuhan puak kita semua ni akan jadi bahan bara api neraka Jahannam itu tak benar pun. Mari bantah apa hak Nabi kata. Mari lagu mana? Mari bantah apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tadi. Bantah dia, bantah kalamullah yang baca oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada puak-puak dia. Dia baca gitu, dia kata gitu. Baik. Lalu dia tanya Nabi Muhammad SAW. Dia bahasa dia kena jawab dengan cara sekali lalu. Kemudian dia kena tafsir pula. Ya gitu. Sebab itulah manhaj jalan ni kita mempertahankan benar-benar dengan alasan itu bukan hak kocek, hak orang tu, kumpulan orang tu. Tak. Ambil daripada jalan ni hak yang ada zaman Nabi kita lagi alaihissalam. Nabi kita pun guna jalan tu kerana nak jagakan cara mikir, pegangi, iman, Islam, ihsan daripada orang nak kacauan dan sebagainya. Lalu dia kata gini. Lalu puak-puak puak Walid ibn Mughirah tu jadi celak mata. Budak ni jadi ni. Ni buat anak buah kita. Seolah gitulah. Ni anak buah kita dah ni lagu ni. Ni budak hak kita buat dah ni. Baru lagu ni baru jadi. Seolah gitulah. Seolah gitu. Dia kata jadi nampak buah dia berenah molek. Buah dia kata tu Al-Walid ibn Mughirah kata terhadap Abdullah anak Ziba'ri tadi, As-Sahmi tu. Lalu dia kata, buat kita. Dia tak tengok mata Nabi Muhammad. Dia paling kot lah. Dia bahasa dia. Orang pesen kata, pesen liar, pesen ni. Buat kita. Cuba tanya. Jawab muka. Cuba tanya Muhammad tu. Cuba tanya Muhammad.
Dia panggil puak ni tak berani sorai puak. Dia biasa puak ni. Panggil berpati puak dia. Nampak tu tak? Kalau sorai tak boleh pergi. Quraisy ni. Dia sorai dia tak lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sorai dia. Tak ada pia. Sorai sungguh. Puak dia ni lama puak dia ni duduk dalam masjid ni. Salu Muhammadan. Macam tanya puak kita akan Muhammad. Tanya Muhammad. Tanya gapo? Dia panggil puak dulu. Kamar dia hak tanya, bukan orang lain. Tu cara dia. Dia kata, adakah semua perkara yang ide ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala tu? Sungguh ke sebagaimana dakwah Muhammad kena masuk neraka belaka? Puak nak jaga hotel je lagu ni. Nak jaga hotel, nak belah ulas selah, nak belah rimah singa je lagu ni. Boleh jadi dia kata. Puak kita dan semua Tuhan puak kita ni nak masuk neraka belaka. Ramai ni puak kita ni. Majoriti ni puak kita ni. Puak jumhur ni. Nampak ada? Sawadul a'zam. Kalau zaman tu ke? Masuk neraka belaka. Boleh jadi? Jawab tanya. Tanya Nabi kita alaihissalam. Itu soal. Untuk nak membantahkan hak Nabi kata innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Lalu dia kata, puakku ni, puak kita semua ni doa ibadat kepada malaikat tahu ke tak? Mung ni budak putih lagi Muhammad ni. Baru lah. Dah bawa cak, bawa bajak dia cakur belakang ni. Tak padan dengan ilmu mung. Ni Walid Ibn Mughirah ni tok guru kami ni ilmu tinggi pada mung banyak lagi. Aling daripada mung banyak lagi, bukan mung sorang hak aling. Dia kata ikut dia nak tubik. Dia biasanya kata dia tak ada guna mana akal fikir dia guna apa nama emosi dia. Dia guna perkara-perkara apa situ tu. Puak kita ni, puak kami duduk ibadat terhadap malaikat, dia kata tahu ke tak? Yahudi ni duduk ibadat Uzair. Nasara ni duduk ibadat Isa bin Maryam. Dia kata dia heret habis. Sebab Allah wal Uzza wa Manat kita ngaji di awal dah daripada surah ni iaitu mereka sengka kata inilah rupa-rupa malaikat. Anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah an qawlihim 'uluwan kabira. Sebab tu dia kata, nak jadi puak kita nak masuk neraka lagu mana? Puak kita nak ibadat terhadap malaikat. Yahudi ibadat terhadap Uzair. Nasara ibadat terhadap Isa bin Maryam. Nak masuk neraka belaka. Ya wak kecek gitu terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tengok. Hujah dia siapakah? Walid Ibn Mughirah tadi itu jadi sinar mata, hadap pejar tak dicuak. Jadi budak ni dia kata, sedap moleknya hujah dia. Daripada pendapat perkataan Abdullah ibni Ziba'ri As-Sahmi tadi itu. Jadi jadi budak kita. Jadi budak kita. Dia kata lagu tu apa? Kata kerana nak membantahkan dan nak mengsepakkan pahami hak Nabi Wali hak kena dah tadi itu supaya rakyat-rakyat Quraisy semua ni tak nampak dengan pahami Nabi. Tak nampak dengan pahami Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun duk dia tak jawab akan pendapat atau perkataan yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Ziba'ri tadi As-Sahmi itu. Sehingga nampak di atas wajah Nabi SAW berpeluh. Tahu kata wahyu turun tu. Siapakah bombing tepat hak Nabi duduk tu jadi terbekah. Beratnya wahyu Tuhan turun. Tuhan turun lagu mana? Ni ayat Tuhan turun. Moga orang dia kebenaran ni dia mari daripada Tuhan. Tuhan suruh dia raya. Maka orang nak bawa benar-benar tak kira Nabi, tak kira mana-mana, Tuhan janji dia nak tolong. Apatah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Aku Tuhan janji inna mari dengan taukid.
Sesungguhnya aku lanang suruh nak akan taukid pula dua. Untuk nak selagi akan bantu. Pia rusulana, rasul-rasul kami, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan rasul, dengan hari kiamat, dengan Allah Taala. Bila ya Allah fil hayatid dunia ni lagi. Nak bantah, nak jaga kebenaran dunia ni lah, di mana lagi akhirat tempat balas. Tu dia. Lagu mana kata? Nabi pun ayat ni turun atas Nabi. Tu baru kata tengok. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Dia wak gabung campur. Kita ni dak ibadat pada malaikat. Kita Yahudi dak ibadat pada Uzair. Nasara dak ibadat kepada Isa bin Maryam. Nak masuk neraka dah buat ni. Ya wak kat tangan gitu. Ya lagu tu ya buat pasal nak jaga hotel ni. Nampak tu dah hujah tak ada. Ada hari syubhat saja ya. Sebab tu apabila kita pergi buka, ya cerah tu sampai matahari kering, tak ada apa. Ya dak tutup di daun tu ya laung, ya biasa tu. Ya naung sebab tu tutup turun tak pakai tu. Gambar ni waktu tubik nak cuci pula, paung poya jadi segar. Nampak? Paung pokok kayu jadi segar, molek. Subuh molek. Ya marah biasa nak ulat, ya nak saing ulat sela biasa tu, ya marah. Nak saing biasa dengan singa dengan apa nama lagi dengan rima dengan ya biasa tu. Hak ni kena duduk tepat dia ada kebun kita ni nak wah ni tak biasa lagu tu kena duduk kota bukit ni tak apa lah. Kenapa ni nak duduk di bandar juga. Nak duduk bandar juga nak gapo nak biasa kata nak berlama di bandar juga nak jaga hotel. Tak leh lagu tu. Ada lagu tu. Nampak tu tak mari nak beripung di Masjidil Haram. Masjid Haram ni tempat bandar di Kota Mekah ni. Tempat pernego orang duk mari, orang duk gapo. Kalau nak biasa ni tatah bukit tak apa. Tapi tak ada arah zaman tu je tak ada pokok kayu di sana dah. Cuma tak apalah kita banding nak win nampak kepada orang Jawi kita duk dengar ni supaya nak win nampak gambar dia. Lalu Nabi baca ayat tu tak ada masuk pun. Uzair pun tak masuk, Isa pun tak masuk, malaikat pun tak masuk. Bukan mudah ibadat kepada Isa ataupun kepada Uzair, kepada apa nama malaikat. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu ibadat terhadap jin yang tak beriman. Itu riwayat dalam ayat Quran. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu ibadat terhadap jin hak yang heret. Jin syaitan situ tu. Heret dan ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain dia kata wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Syaitan dia tu hatta wahyu mari ni wahyu syaitan. Mai hujah di atas Nabi kata, kita ada ibadat terhadap malaikat. Puak ni ibadat terhadap Uzair, puak ni ibadat terhadap Isa bin Maryam. Wahyu syaitan. La yuhuna ila awliyaihim, pia awliyaihim di sini kena kepada Al-Walid ibn Mughirah, kena kepada Nadr bin Haris, kena kepada Abdullah ibn Ziba'ri As-Sahmi. 3 sini. Hak jadi tuai pelakon cerita sini ni 3. 3 orang tu kena. Ada gapo lah kena hak tu gak pakai telenggak duk situ, kena ayat tu kan. Nah, lalu dia kata sesungguhnya mereka sabaqat lahum minnal husna. Ya Allah Subhanahu wa taala memperelokkan bagi puak dia tadi itu daripada puak kami itu ya puak kami malaikat Uzair dan Isa bin Maryam, ulaika anha mub'adun. Mereka itu jauh daripada apa hak Tuhan janji kena masuk neraka sekali dak. Sebab apa? Sebab malaikat tadi itu tak redha dengan ibadat terhadap dia. Uzair pun tak redha dengan ibadat terhadap dia. Dia lagi Isa bin Maryam tak redha orang ibadat terhadap dia. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Tuhan tanya hari akhirat Isa, "Hai Isa, mu dah dirayak kepada kaum semua, orang ambil mu dan ibu mu sebagai Tuhan lain daripada aku?" Tuhan Isa tanya, "Maha suci engkau ya Allah dak. In qultuhu faqad alimta." Kalau aku kata gitu, mu tahu, mu tak kena tanya aku. Tengok tu, Isa melepaskan. Uzair berlagu tu, malaikat berlagu tu. Nampak tu tak? Sebab itulah.
Puak ni salah sore, tak kena sakut dengan malaikat. Uzair pun tak masuk, Isa pun tak masuk. Nyanyo orang nak bawa benda kesalahan, nak jaga hotel biasa ni nyanyo. Nampak tu tak? Dia tak subur, tak subur. Dia tak subur. Itulah nak ayat kata apabila kita jaga kesilapan, kesalahan, ya Allah. Salah sampai anak cucu tak nak buat kanu. Nak buat kanu lagu tu. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Makna kan ulaika anha mubadun? Makna Isa dan Uzair dan mereka yang beribadat daripada dan hamba-hamba yang dikena ibadat daripada tokoh-tokoh ulama hak duduk dalam Yahudi dan Nasara, hak beriman dengan Nabi Isa dan beriman dengan Nabi Musa alaihi wassalam, mereka itu masuk di dalam Tuhan meredai terhadap mereka. Mereka tak reda. Sebab itulah ulama kita kata, setengah daripadanya tokoh Imam Malik, iaitu at-taghut ni kullu ma ubida min dunillah, dan dia itu reda terhadap apa yang manusia tu ibadat terhadap dia. Tiap-tiap ibadat, tiap-tiap perkara yang dikena ibadat daripada Allah sedangkan ia reda, maka orang itu panggil taghut. Malaikat tak reda, Nabi Isa pun tak reda, Uzair pun tak reda, dia tak masuk dalam itu. Salah sore buat mung. Tu dia. Nampak tu tak? Maka turunlah perkara ini sebut kata mereka itu dah ibadat lain daripada Allah Ta'ala di kalangan malaikat, dan mereka itu etika atau malaikat itu anak Tuhan. Tak. Malaikat itu bukan anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Bahkan Tuhan kata kan, bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat itu hamba aku yang dikena muliai. Yang dikena apa? Yang dikena muliai. Maka turunlah ayat ni. Ayat mana? Ayat kata walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Tu ayat ni. Makna kata kan tu? Makna kata gapo maksud hak tadi, iaitu dan tak kala Ibnu Maryam itu dijadikan satu contoh, wari contoh. Apa wari contoh Nabi wari di sini? Wari nak royak kata, puakmu hak dak dakwa kata mu dak ibadat kepada Isa. Isa tak ada kena mengena dengan hak mu dak kata tu. Tak ada hujah apa dak kata. Nampak? Tu bukan lagu tu, bukan mana tak. Aku tak silap main dengan Muhammad. Dia bukan Nabi Muhammad pun tak nak main dengan kamu. Tetapi Nabi Muhammad nak menyatakan kebenaran kepada ummah. Orang nak jalan tu Nabi Muhammad pun gitu. Dia tak nak main dengan orang apa yang kata tak ada berakal, tak ada berapa kecek ikut tubik daripada kocek sendiri, tak ada di atas bantas alasan. Kita main lagu tu. Tapi kita nak menyata pada ummah kata kita bukan lagu ni. Nampak tu tak? Nabi Muhammad ayat kita, manhaj kita jalannya kita bukan lagu tu. Ya kurang ni dia nak ban. Dia pasal kata nak sekat jalan ni orang ni turun parit. Ya lagu tu PA dia. Lalu Nabi Muhammad pasti kena royak jadi nyata. Nampak tu tak? Maka apa tu? Maka tiba-tiba kaum tu daripada apa yang munduk royak tadi tu yasiddun. Apa makna yasiddun? Royak dah tadi mana yadhakun, pakai wak ejek suka main. Habis ya wak suka-suka senda-senda main tapi dalam hati dia luka. Wak apa luka? Muka ayat 2 hujah atas kepala dia. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. So, yang kedua yang kedua innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. 2. Nak pergi kana lagi. Akhir sekali benda Muhammad wari ni. Orang tua kita tak ada bila tahu pun. Buat kita ramai majoriti. Buat kita ni Sawadul Azam ramai ni nak gapo sangat pada Muhammad. Budak beringuh. Nampak lah tu. Putih sangat nak dengar apa dia. Tu dia. Tapi tak ada arah. Apabila kebenaran turun pergi, sebab Nabi Muhammad ambil dengan asbab, orang boleh mikir. Nampak lah tu. Walid ibn Mughirah juga dia tak beriman dah. An-Nadr ibn Haris dia tak beriman dah. Abdullah bin Zaba'ri As-Sahmi tak beriman dah. Tetapi
Hak mana berimej setelah daripada Nabi buat? Mari Abu Bakar, mari Umar, mari Uthman, mari itu, mari ni. Itu cara yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nampak pagi ni kena satu ayat ni lah dulu dah. Mengergi dengan kisah dengan apa banyak perkara tu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk pada ayat kata وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Bahkan puak ni adalah satu kaum yang suka berbantah. Bantah lagu mana? InsyaAllah ta'ala kita akan mari tengok. Adakah semua perbantahan jadi celah belaka dalam pandangan Islam? Ataupun di sana ada bantahan yang dibukakan oleh Islam ke lagu mana? InsyaAllah kita ikuti bersama pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Biiznillahi ta'ala. Maka sama-sama kita berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Tuhan buka pancaran hati kita, wahyu, bukanya mata hati kita supaya pancaran Al-Quran itu, cahaya Quran itu masuk duduk di dalam hati kita, faham kita, dan kita akan hasil berkat di dalam hidup, sama ada berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. Janganlah lupa sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita membantukan pengajian kita dan dasar kita dan apa nama pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan hati, dengan harta benda, supaya kita berjaya sama-sama. Janganlah kita bakhil daripada perkara tersebut untuk kita nak membantukan agama kita, dan orang nak jaganya dasar pahaman sunnah yang benar, yang bawanya berjejak di atas Alkitab dan sunnah, dan apa yang diberjalankan oleh tokoh-tokoh ulama al-mu'tabar yang duduk di atas itu bantasan. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.